Hai, nama saya Gawi. Sekarang saya akan cakap tentang pakaian Baba Nyonya. Masyarakat Baba Nyonya dikenali juga sebagai kaum peranakan dan mereka merupakan kaum minoriti yang dipercayai berasal dari Melaka. Baba merupakan satu kumpulan etnik yang menetap di tanah Melayu sejak kurun ke-15. Baba dan Nyonya di Melaka adalah Cina peranakan di mana nenek moyang mereka telah datang dan berkahwin dengan wanita tempatan. Pakaian tradisi kaum Baba dan Nyonya banyak diadaptasi dari pakaian wanita Melayu. Ini dapat dilihat pada pakaian wanitanya di mana mereka memakai kain sarung batik sebagai pakaian utama. Untuk peringkat wanita yang berusia, mereka akan memakai baju panjang dan kain sarung, manakala golongan yang lebih muda memakai baju kebaya Nyonya yang disulam cantik. Pakaian kebaya dan sarung mereka pakaian tradisional nenek moyang mereka yang diwarisi satu generasi ke satu generasi. Pakaian baju kebaya yang merupakan satu simbol identiti bagi masyarakat Baba dibuat daripada kain atau benang tertentu. Kebaya Nyonya adalah pakaian tradisional Baba Nyonya yang wanita dalam pakaian etnik ini. Kebaya ini biasanya direka dengan simbol atau corak yang berkaitan dengan bahasa Cina. Akhir sekali, lelaki ada pakai lukchuan atau jaket Mandarin penuh dengan pakaian yang dipakai Baba sebagai pakaian tradisional mereka. Biasanya mereka memakai ketika perhimpunan rasmi seperti Tahun Baru Cina atau Hari Perkahwinan. Ini adalah saya dapati untuk assignment saya tentang pakaian penyanyi. Selamat sejahtera, saya Jurin Rasha. Saya daripada kumpulan kaum Baba Nyonya. Hari ini saya akan menerang atau dikatakan membincang tentang makanan kaum Baba Nyonya. Masyarakat Baba Nyonya sememangnya terkenal di Melaka. Masyarakat ini juga terkenal dengan makanan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Biasanya makanan kaum Baba berasal dari masakan Cina tetapi disesuaikan dengan selera kaum Baba yang menggemarkan masakan pedas kaum Melayu. Tetapi amalan ini hanya dilakukan di rumah sahaja. Jenis-jenis makanan Baba adalah seperti kari, sambal, pangsit, bakwan, kepiting, iaitu campuran daging dan sup ketam, itik temite yang disalut dengan sayur jeruk atau diperam itik siok, iaitu daging itik yang disalut dengan rempah, acar nyonya dan nasi lemak. Selain itu, masyarakat Baba juga menghidangkan nasi kuning dan sejenis mie yang dibuat khas, iaitu mie suatau. Mie ini dibuat bertujuan untuk memenuhi hadrat supaya dipanjangkan umur. Makanan dan masakan tradisi masyarakat Baba ini biasanya disajikan pada hari perayaan seperti sambutan Tahun Baru Cina, hari lahir dan juga perkahwinan. Di sini dihidang masakan dan kuih muih tradisi. Akhir sekali, kuih muih angko adalah salah satu kuih tradisional Baba Nyonya. Kuih ini agak melekit dan rasanya pula adalah manis.
Dan rupa bentuk yang seakan kura-kura ini kerana orang Cina percaya bahawa secara tradisi memakan kura-kura akan memanjangkan umur bagi memakannya. Dikatakan boleh membawa nasib baik dan serta kemakmuran. Namun begitu, makanan baba dan nyonya ternyata memiliki perbezaan serta keunikan yang tersendiri. Terima kasih. Nama saya Chai Sing Hei. Saya adalah ahli kepada kumpulan kaum Bapa Nyonya. Bapa dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri Selat Tanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Bagaimanapun, sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina, tetapi sebaliknya mendakwa bahawa mereka adalah rakyat British dan amat berbangga dengan kedudukan ini. Tambahan pula, mereka mengkaji pendatang-pendatang Cina yang baru dan mempunyai kelab tersendiri yang tidak membenarkan pendatang-pendatang Cina masuk. Mereka mengambil diri mereka sebagai bapa atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina mempunyai unsur-unsur pengguru kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resepan budaya mereka terhadap suasana sosial budaya di persekitaran mereka di zaman silam, iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum-kaum Cina dan Melayu, adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya mengambil mereka sebagai bapa. Dari segi anutan, kebanyakannya masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha. Namun, telah ramai yang memeluk agama lain seperti Kristian yang amat popular di kalangan remaja. Kebanyakan anak-anak bapa dibesarkan mengikut cara hidup dan upacara-upacara agama orang Cina yang diubah oleh unsur-unsur kemelayuan serta unsur-unsur tempatan yang lain. Dalam 150 tahun yang lalu, upacara ini telah pun diubah sui. Penghidupan moden yang terlalu cepat meninggalkan sedikit demi sedikit masa lapang untuk persembahan ke atas pengorbanan yang tidak berkesudahan itu. Upacara ini semakin berkurangan disebabkan juga oleh pengaruh Barat tetapi masih terus diamalkan. Selamat sejahtera kepada Mr. Law dan rakan-rakan saya. Nama saya ialah Kevin Tan. Kali ini saya akan cakap tentang Bapa Nyonya. Bapa Nyonya telah mengekalkan banyak adat istiadat pemakaman tradisional. Sebagai contoh, orang Bapa Nyonya kurang menggunakan penutup keranda dan lebih banyak menggunakan tulang keranda. Penutup keranda yang disebut adalah benda hiasan yang diletakkan di atas keranda. Tulang keranda adalah objek hiasan yang diletakkan di bawah. Keranda keduanya serupa tetapi berbeza. Kedua-duanya mempunyai kesan yang sama, tetapi terpisah. Kedua-kedua aplikasi itu berbeza. Orang-orang Bapa Nyonya juga memperhatikan perkembangan angin dan mereka telah meninggalkan dunia. Mereka memindahkan Buddha kemanyan di tengah-tengah balai ke belakang, di mana mereka menyembah Buddha dan menyembah nenek moyang. Ini adalah adat istiadat dengan Bapa Nyonya. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Law kerana beliau memberi peluang kepada saya untuk mengetahui ilmu pengetahuan dalam membuat kerja khusus ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya, Eileen, Darren, Kawi, Barry, dan Zhen Zhan. Kami telah membuat kerja khusus ini dengan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Nama saya Eileen. Saya ialah ahli kepada kumpulan kaum Bapa Nyonya. Dalam tugasan ini, kumpulan kita ditugaskan untuk mencari maklumat tentang kaum Bapa Nyonya. Kaum Bapa Nyonya ini ialah salah satu kaum yang lama di negara kita. Selain kaum Cina, India dan Malay, kaum ini juga agak lamalah muncul di negara kita kerana dia muncul pada
kurun ke-15. Dalam tugasan ini, saya ditugaskan untuk mencari maklumat tentang perkahwinan bapa nyonya. Perkahwinan mereka dijalankan selama 12 hari. Sebelum mengadakan perkahwinan selama 12 hari itu, keluarga-keluarga pasangan baru akan menyediakan bilik baru dan menghiaskan rumah kepada pasangan baru. Dan paling penting ialah mereka akan mempersiapkan penyediaan jamuan. Salah satu perkara yang penting akan dijalankan oleh ibu bapa pasangan baru sebelum mereka berkahwin ialah ibu bapa pasangan baru akan sepadan dengan kedua-dua tarikh kelahiran pasangan baru itu untuk memastikan mereka adalah pasangan yang sesuai. Jika tarikh lahir pasangan baru ini tidak sepadan, perkahwinan mereka akan dibatalkan oleh ibu bapa kedua-dua keluarga. Pada hari perkahwinan, pasangan baru ini akan diulang sikat rambut selama 4 kali untuk mendapat saham baik daripada orang lain. Pengantin lelaki akan memakai topi bulat hitam atau merah dan baju kain jabu yang panjang. Bagi pengantin perempuan akan memakai baju pengantin yang berwarna merah dengan corak haiwan atau phoenix dijahit di atasnya dan juga memakai banyak perhiasan. Salah satu upacara yang penting dalam perkahwinan bapa nyonya ialah upacara minum teh perkahwinan. Upacara ini adalah bagi pasangan baru menghidangkan teh kepada penatua kedua-dua keluarga. Pengantin perempuan haruslah menghidangkan teh kepada keluarga pengantin lelaki untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Selepas itu, pasangan baru ini akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk menjalankan upacara minum teh perkahwinan kepada keluarga pengantin perempuan. Akhirnya, jamuan akan diadakan untuk menjemputkan rakan-rakan dan keluarga-keluarga pasangan baru ini datang untuk meraihkan perkahwinan ini bersama. Inilah sebahagian maklumat yang saya dapat cari tentang perkahwinan kaum bapa nyonya. Saya berasa agak menarik semasa mencari maklumat tentang kaum bapa nyonya ini kerana saya ada peluang untuk belajar tentang kaum lain yang berbeza dengan kaum saya. Hai, nama saya ialah Ji Zhen Zhang dari DHM 113. Saya ialah pelajar kumpulan tari kaum bapa dan nyonya. Di kumpulan ini, saya tahu banyak tentang bapa dan nyonya. Disebabkan oleh mereka ialah Portugis yang menjajah Melaka dan keturunan orang Cina pada masa itu. Oleh itu, beberapa adat istiadat bapa dan nyonya serupa dengan kebiasaan orang Cina. Contohlah di dalam pantang larang mereka. Dalam pertama yang Tahun Baru Cina, mereka dilarang menyapu lantai kerana mereka berfikir menyapu lantai pada Tahun Baru Cina akan menyapu kekayaan. Kecuali ini, orang yang masih meratapi orang yang keluarga mereka tidak lagi dibenarkan pergi ke majlis perkahwinan seseorang dalam 3 tahun. Kerana mereka juga berfikir orang yang bergabung akan membawa nasib buruk kepada pengantin baru. Yang ini ialah contoh-contoh dari pantang larang bapa dan nyonya. Selain itu, sebilangan besar bapa dan nyonya menetap di Melaka. Selain itu, ketika Christmas tiba, mereka akan menyambut Christmas. Pada masa itu, ramai pelancong akan pergi ke sana untuk meraihkan Christmas bersama-sama. Kerana menarik pelancong yang akan mempromosikan pengembangan pelancongan tempatan. Kesimpulannya, saya rasa ini adalah tugasan yang baik kerana tugasan ini memberi saya peluang untuk mengenali budaya dan sejarah budaya lain. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Catherine.
Untuk refleksi saya terhadap tugasan ini, saya telah mempelajari pelbagaian budaya Baba Nyonya, macam warna, makanan, pakaian dan festival yang jauh lebih unik daripada kaum lain di Malaysia. Tetapi bahagian kegemaran saya mengenai tugasan ini adalah pakaian tradisional Baba Nyonya. Saya sangat mengagumi kerakaan dan warna pakaian, terutamanya pakaian wanita. Sebenarnya ini membuat saya ingin menjadi sebahagian daripada budaya ini untuk mengalami gaya hidup. Terima kasih kepada Encik Lau atas kesempatan ini kerana membiarkan kami meneliti dan mengetahui tentang Baba Nyonya. Terima kasih.